Sebanyak 5.43 juta individu telah mengemas kini data padu sehingga 11.59 malam 17 Mac 2024 setakat 12.30 malam semalam. Walau bagaimanapun, sebanyak 4,752 kawasan di seluruh negara telah dikenal pasti di mana penduduk kawasan-kawasan tersebut tidak mempunyai sebarang pendaftaran di bawah padu setakat ini mahupun daripada program-program bantuan kerajaan yang disediakan sebelum ini. Maksudnya, kita nanti saya akan tunjukkan secara terperinci bagaimana pemetaan itu dibuat dan metodologinya, dan kita ada data daripada semua jabatan kerajaan, termasuklah data-data daripada senarai bantuan sedia ada daripada STR, daripada JKM dan sebagainya. Dengan memadankan data-data sedia ada dalam sistem kerajaan itu dengan pendaftaran padu setakat ini, itu membolehkan kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang langsung tidak ada pendaftaran dalam mana-mana data pangkalan data kerajaan. Sedangkan kawasan itu, dan saya akan tunjukkan nama-nama kawasan dan sebagainya, kawasan itu telah dikenal pasti sebagai kawasan berpendapatan sederhana dan rendah, B60 dan B40. Jadi kita ada sebanyak 4,752 kawasan di seluruh negara yang kini berisiko kececeran. Sebab itu keputusan kami ialah untuk memaklumkan dan mengedarkan senarai 4,752 lokaliti ini di seluruh negara supaya dia menjadi pengetahuan umum dan penduduk-penduduk di kawasan tersebut boleh menggunakan masa berbaki ini untuk mendaftar. Baik. Daripada 4,752 kawasan itu, dan bila kita sebut kawasan, dia bermakna lokaliti. Lokaliti ini merujuk kepada nama yang diberi kepada sesuatu tempat yang merupakan tempat tinggal sekumpulan orang tempatan yang mempunyai talian sosial yang jelas. Contohnya kampung, taman perumahan, pangsapuri, kondominium. Jadi bila kita semak keseluruhan, kita ada 4,752 kawasan-kawasan tersebut di seluruh negara, dan pecahannya adalah seperti berikut. Yang paling tinggi adalah di Lembah Kelang. Selangor mendahului dari segi risiko kececeran kerana 1,282 kawasan belum lagi diliputi, baik daripada data bantuan sedia ada ataupun daripada padu. Saya akan bacakan dengan cepat mengikut negeri. You will get the breakdown from the press release after this. Selangor 1,282 kawasan belum diliputi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 992 kawasan. Sarawak 765 kawasan. Sabah 620 kawasan. Johor 271 kawasan. Pulau Pinang 243 kawasan. Kelantan 228 kawasan. Kedah 157 kawasan. Pahang 70 kawasan. Perak 67 kawasan. Terengganu 35 kawasan. Negeri Sembilan 8 kawasan. Perlis 7 kawasan. Putrajaya 5 kawasan. Dan Melaka hanya 2 kawasan. Dalam konteks pelaksanaan padu, kemaskini oleh rakyat atau rekod pentadbiran daripada data-data pentadbiran daripada pangkalan-pangkalan data sedia ada kerajaan, ini kita boleh tunjukkan sehingga di peringkat locality. We can visualize this data. Once you map all this data,
we can visualize it all the way to the locality. Dan sebab itu kaedah yang digunakan yang saya akan jelaskan sebentar lagi membolehkan kita mengenal pasti risiko-risiko keciciran sehingga ke peringkat lokaliti, contohnya PPR ataupun projek perumahan rakyat atau awam, di peringkat kondominium, di peringkat pangsapuri, rumah-rumah kos rendah, quarters, rumah kedai, rumah air. Ada rumah air? Oh, yang ini kampung atas air lah. Ingat ada orang duduk atas tangki air. Oh, rumah panjang dan juga rumah land apa nama ni, property sebiji-sebiji lah kan. Penelitian pengemaskinian padu sehingga ke peringkat lokaliti ini adalah sebahagian daripada langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan semua kawasan diliputi. Semua kawasan itu mempunyai perwakilan, kerana niat kita ialah benar-benar untuk mengurangkan keciciran. Kalau sebelum ini setiap kali ada bantuan, program, akan ada yang selepas itu melahirkan rasa tak puas hati, saya patut dapat tapi tak dapat kan. Dan padu ini sebagai tulang belakang pangkalan data kerajaan, memang daripada awal lagi kita ingin usahakan supaya dia in English so that is as representative as possible, dan dengan kaedah statistik yang sedia ada dengan data-data yang kini lebih banyak, ia membolehkan kita zoom in secara geolocation sehingga ke kawasan yang paling kecil mengikut bangunan. Jadi kita boleh tahu kawasan bangunan ni sepatutnya kita tahu yang ini orang susah ni sebab dia flat dekat KL yang kita tahu penduduk pendapatan 1,200, 2,000, tapi bila tengok dalam semua senarai penerima sebelum ini tak ada pun yang dapat bantuan dekat situ. Ataupun bila tengok pula padu, dah lah tak dapat bantuan sebelum ini, dia pula tak daftar. Jadi kalau ada program kerajaan, sudah tentulah golongan-golongan ini yang tercicir besar. Sebab itu, lampiran satu yang tebal ni, dan kita akan bagi kepada pihak media, dan saya mohon kerjasama pihak media untuk sebarkan, selain daripada kita sebarkan melalui media sosial dan sebagainya, kerana senarai penuh lokaliti-lokaliti kawasan berisiko ini ada disenaraikan di dalam lampiran satu, dan kita dapat senarai penuh ini setelah data-data kerajaan sedia ada dan data pendaftaran padu setakat ini telah dipetakan sepenuhnya mengikut geolokasi. Oleh itu, tumpuan kementerian dan juga pasukan padu dalam tempoh 2 minggu terakhir ini sehingga hari terakhir adalah untuk mempertingkatkan pendaftaran individu dan isi rumah, terutamanya di kawasan-kawasan yang kita telah kenal pasti sebagai berisiko keciciran yang kita masukkan tadi. Dan oleh kerana di Lembah Kelang risiko paling besar, iaitu di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan, maka Kementerian Ekonomi telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan untuk kita mengadakan satu sesi town hall pada 23 Mac 2024 ini, hari Sabtu, di Pusat Convention MBSA, bertujuan untuk kita kumpulkan semua wakil-wakil dan pemegang taruh dan wakil bertanggungjawab daripada semua lokaliti yang berisiko keciciran ini, supaya mereka mendapat maklumat, mereka tahu bahawa penduduk di kawasan mereka akan keciciran, dan harapan kami itu akan dapat membantu mereka balik ke kawasan masing-masing untuk membantu meningkatkan pendaftaran daripada kawasan-kawasan ini.